Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia dan juga menjadi pembeza kepada yang hak dan yang batil, kepada yang benar dan juga yang salah. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang peranan Al-Quran ialah sebagai petunjuk jalan. Yang pertama, yang kedua sebagai pembeza di antara yang benar dan juga yang salah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sekarang ramai menyebutkan tentang nuzulul Quran, menceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu diturunkan sama ada sekaligus ataupun secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang ini yang lebih sesuai untuk kita beri peringatan kepada semua orang tentang Al-Quran ini, iaitu peranan Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk jalan. Kalau saya ada GPS, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan pun ada GPS. 2 tahun dah saya pakai. Saya pergi ke Melaka, pergi ke Seremban, ke Kuala Lumpur, ke Kedah, Penang, ikut GPS tu. Jalan teruk ke tak teruk ke ikut je. Kalau dia kata pusing kanan, biar ada tai lembu penuh pun, pusing kiri. Ataupun kita ubah, nak belajar bahasa Inggeris sikit, turn left, turn right. Bila kita tak ikut dia, kalau dia kata pusing kiri, kita pusing kanan, apa dia kata? Dia akan kata pusing balik. Mungkin akan datang, tak mau dengar juga. Mereka akan reka, dia akan panggil buih, menyusahkan aku je. Kemungkinan satu hari nanti. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk jalan, macam itulah juga. Bila Quran kata kiri-kiri, bila Quran kata kanan-kanan. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyang zuhur 4 rakaat itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata terus lah. Cumanya Quran ini tidak bila ada orang tak ikut Al-Quran, dia tak tegur macam mana GPS tadi. Bila Quran kata pelaksanaan hukum Islam ataupun hudud, penyelesaian kepada masalah jenayah, tiba-tiba ada orang sebut tak sesuai dah hudud zaman lah, mana boleh nak cari 4 orang saksi, nak cari mana? Tahulah surah An-Nur tapi tak sesuai. Tarik balik, tiba-tiba ada kata-kata macam tu. Tarik balik. Kan? Tak ada kata-kata macam tu kalau orang lawan ataupun orang tidak ikut panduan yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran ini macam kita layan GPS tadilah. Logik kata logik, kita kena terima. Sebenarnya ia logik,
cuma tak sampai kepada akal kita sahaja. Kalau disebut huwal awwal wal akhir, Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada akhir bagi adanya. Terima. Kalau disebut ada hari pembalasan, adanya hari perhitungan, terima. Kalau dia kata Allah Ta'ala akan menguasai sepenuhnya di hari akhirat, tak bagi peluang nak, tak ada lah kan, tak ada peluang nak jadi ketua kampung dah, tak ada. Tak ada peluang nak jadi menteri, tak ada. Terima. Allah semua. Hakim pun Allah sendiri yang akan menguruskan di hari akhirat. Tak ada lah bantuan 500, tak ada. Masa tu bantuan 500 yang hari ni kita bagi kat masjid, yang tu bantuan yang kita dapat di hari akhirat besok, hasil daripada simpanan kita. Kita nak pergi ke Amerika, kita tukar duit dolar baru boleh jual beli. Nak pergi ke Jepun, tukar duit dolar baru boleh beli. Tukar duit yen. Nak pergi ke akhirat, kita tukar duit sekarang ini, akhirat besok kita boleh berjual beli. Dengan namanya ialah pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut di dalam Al-Quran, logik kata logik, kita terima. Benda ni lah yang selalu diulang. Dulu semasa kita kecil-kecil, yang saya dah sebut dah masanya, mungkin di tempat lain. Masa kecil-kecil dulu kita belajar di tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 dan 5. Apabila keluar najis besar ataupun air besar, kita kena basuh di kawasan itu sahaja. Kemudian kita ambil wudu, terus kita boleh sembahyang. Apabila keluar air mani yang suci itu, kita kena gosok seluruh badan. Ustaz kita ajar, ratakan air di seluruh badan, di celah pusat, di celah jari, di celah telinga, celah rambut. Hanya keluar air mani yang suci. Tapi masa tu kita tidak pertikai apa yang ustaz kita kata. Ustaz kita kata macam tu, walaupun kalau kita cuba berfikir, ianya tidak logik. Kenapa yang najis tadi tak gosok seluruh badan? Ianya tidak logik. Tetapi kita tidak menggunakan akal pada masa itu, kerana kita tahu akal kita pendek. Dan sekarang ini dah ramai yang mula menggunakan akal mengatasi Al-Quran, mengatasi Al-Quranul Karim. Pada tahun 1961, sebelum tu ada satu hadis daripada Nabi SAW, la tanqudanna ural Islam urwatan fa kullaman qadat urwatun tashabbathan nas billati taliha awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan terungkai sistem Islam ini satu persatu. Bila terungkai satu sistem Islam, dia akan berpaut kepada sistem yang lain. Mereka akan berpaut kepada sistem yang lain. Yang pertama sekali yang akan terungkai ialah sistem pemerintahan dengan cara Islam. Dan yang terakhir sekali akan terungkai ialah sistem sembahyang. Artinya sistem di dalam Islam ini banyak. Ekonominya secara Islam, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, nikah kahwinnya, politik Islamnya, pemerintahan dengan cara Islamnya. Sistem yang ada dalam Islam ini banyak. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad ini menyebut tentang adanya perancangan daripada musuh Islam nak merungkaikan sistem Islam itu daripada pegangan umat Islam. Ada perancangan daripada musuh. Antaranya pada tahun 1897, Yahudi telah berkumpul selama 300 sarjana dia di Switzerland. Mereka menubuhkan satu organisasi namanya Zionis. Dan Zionis inilah merancang satu agenda ataupun protokol untuk menguasai seluruh umat di seluruh dunia, termasuk umat Islam. Dan termasuklah sistem-sistem Islam ini akan dicabut daripada pegangan orang Islam. Yang pertama sekali dia target ialah pemerintahan ataupun politik dengan cara Islam. Oleh kerana itulah pada zaman
sebelum zaman penjajahan hari itu, banyak penjajah masuk ke dalam negeri umat Islam. Antara yang buat kajian tentang Islam, dia tukar nama kepada Abdul Ghafur. Dia kata hamba tersebut takutlah kepada mereka, orang-orang Islam yang tidak ada doktrin politik Islam ataupun doktrin pemerintahan dengan cara Islam. Apa tersebut takut selain daripada mereka ini. Jadi oleh kerana itulah Tok Janggut berakhir di tali gantung. Oleh kerana itulah Ustaz Abu Bakar Al-Bakir berakhir di penjara. Oleh kerana itulah Syekh Abdul Rahman Limbong telah pun dibuang daerah. Kat hampa ni kami tak mau bagi kemerdekaan kepada hampa. Sebab nanti sistem politik akan berubah kepada politik Islam. Pada tahun 1961 tuan-tuan, Presiden Habib Bourguiba, Presiden Tunisia yang pertama, telah pun meminta dan mengarahkan menteri kabinetnya supaya makan di siang hari pada bulan Ramadan, dan disiarkan secara live di seluruh negara dengan satu mesej, kami suruh dan kami buat. Artinya mereka telah perintahkan supaya kaki tangan awam jangan berpuasa di bulan Ramadan. Dan dia buktikan bahawasanya dia juga tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dia telah meletakkan logik akal dia mengatasi Al-Quran, mengatasi apa yang disebut kutiba alaikumus siyami kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dia logik akal dia? Logik akal dia, dia kata mari bulan Ramadan ni rakyat dia tak larat. Kaki tangan awam dia letih bekerja, lesu, malas, dan ekonomi meleset. Bulan Ramadan tidak ada peningkatan dari segi ekonominya. Jadi di sini dia telah menghukum yang bersalah di sini ialah puasa, ataupun syariat Islam itu yang bersalah. Tengok, penjajah ataupun kita kata musuh Islam berjaya. Yang pertama sekali kena meletakkan ketua negara dahulu, mereka yang tidak ada pemikiran Islam. Maka mudahlah nak rungkaikan sistem Islam yang lain. Kalau sistem pemerintahan Islam sudah dirungkaikan dengan meletakkan orang yang ada agenda sekular, maka mudah nak rungkai yang lain. Antaranya puasa pada tahun itu yang dipimpin oleh Habib Bourguiba. Dia kata lemah orang nak bekerja, maka tak payah puasa. Sedangkan dia tak faham pada zaman Nabi SAW dahulu, peperangan Badar berlaku di bulan Ramadan. Kalau betul lah bulan Ramadan ni bulan lemah, bulan tak larat, bulan yang kita kena henti semua aktiviti. Kalau dulu mesyuarat 4 kali sebulan, lah ni bulan Ramadan tak ada mesyuarat lagi, kita tangguh lepas Ramadan lagi, kita penuh bulan tak larat. Kalau sebelum ini kita ada aktiviti sampai 3 kali sebulan, mari Ramadan tak, ya Allah tak larat ni. Kalau sebelum Ramadan kita boleh bekerja sungguh sampai pukul 4. Ini bila masuk Ramadan kita tak boleh nak bekerja sungguh hanya sampai pukul 2. Sampai pukul 2 tak larat, bulan tak larat. Jadi pada zaman Rasulullah, peperangan Badar berlaku di bulan Ramadan. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah fattaqullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala beri kemenangan, Allah Ta'ala beri bantuan kepada tentera Badar, sedangkan mereka ini azillah, mereka ini lemah dari segi persenjataan, mereka ini lemah dari segi bilangan, tetapi Allah beri kemenangan kepada mereka. Teruskanlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan Rasulullah ajar bulan Ramadan ni bulan kuat, bulan hebat, bulan yang macam makan tukar ali, kuat. Dan berlaku juga pada zaman
pemerintahan Sultan ataupun zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota Baitul Maqdis pada bulan Ramadan juga. Peperangan Ain Jalut, peperangan yang hebat dalam sejarah Islam, lawan dengan tentera Tatar, juga berlaku di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni bulan lemah, sudah tentulah peperangan Ain Jalut ditangguhkan selepas daripada bulan Ramadan. Begitulah juga pembukaan kota Makkah, berlaku juga di bulan Ramadan Al-Mubarak. Oh, kalau macam tu demo tak ada masa nak pergi bazar Ramadan ni, kata gitu. Memanglah, sebab sekarang ni kita sebab banyak masa di bazar Ramadan, banyak masa, tak ada masalah bazar Ramadan, boleh menambahkan rezeki kepada peniaga-peniaga. Tetapi hari ini orang menganggap bulan Ramadan adalah bulan lemah, hasil daripada usaha yang telah dilakukan oleh Habib Bourguiba. Ini salah satu contoh pencerobohan terhadap syariat Islam yang berlaku pada masa ini. Sekarang ni ada lagi pencerobohan terhadap syariat Islam. Ada lagi banyak. Macam mana hudud. Hudud ni orang bukan Islam tolak, tu bukan isu. Biasa orang bukan Islam, dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi yang jadi isu yang tu, yang jadi isu orang bukan Islam tolak hudud. Dia tak beriman dengan Allah. Biasa yang sepatutnya jadi isu ialah orang Islam yang tolak hudud, ataupun orang Islam yang nak mulut dia tak lepas nak sebut. Dia ilmu banyak tapi tak berani nak sebut. Ada ketua imah dalam mulut, takut dia bercakap nanti ketua imah terkeluar. Yang tu yang nak kena jadi isu. Tapi disebabkan sekular punya pasal, yang tu jangan jadi isu. Yang jadi isu ialah orang kafir tolak Al-Quran ataupun tolak hudud. Yang kedua, sekarang kita berada di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan Al-Mubarak. Nabi SAW menyebut, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat ganjaran apa-apa di hari akhirat besok, kecuali kalau ditanya Allah, apa yang aku dapat? Hang dapat lapar dan dahaga sahaja. Weh, rugi yo. Masa tu bayangkan kita simpan duit tiap-tiap bulan RM500, nak buat model berniaga. Bila sampai satu masa aku nak keluar duit tu, bila cukup RM50,000, kita nak keluar duit untuk buat model berniaga. Dah cukup dah RM50,000, pergi bank tengok-tengok simpanan yang disimpan selama ni tak ada. Ataupun tengok-tengok simpanan dia hanya ada RM10,000. Masa tu merah pada muka dia. Dia berasa nak tampak akan di bank semua tu. Ataupun dia tanya, mana pengurus bank, mana manager bank? Ni dia bukti aku simpan setiap bulan. Masa tu bolehlah mengamuk, sebab manager bank manusia. Akhirat besok, bila Allah Ta'ala sebut tidak ada ganjaran bagimu puasa, maka pada masa itu nak mengamuk dengan siapa? Dengan Allah. Allah menguasai sepenuhnya di hari akhirat kelak. Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala yang berkuasa penuh di hari akhirat kelak. Jadi nak mengamuk manager masa tu pun Allah tak ada. Masa tu FRU dia pun tak ada. Cuma yang ada FRU masa tu ialah malaikat yang bertindak sebagai FRU. Dan masa tu pun tidak ada dah gas pemedih mata. Yang ada masa tu ialah api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rugi ya. Kita tahu dah. Kita tahu disebut Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dengan puasa ni akan menjadi kabel kita, akan menolong kita di hari akhirat besok. Kalau kita jadikan dia best friend lah di atas dunia ni, kita jadikan dia isteri kedua, kan? Kalau abang sayang kat saya tambah abang juga kena sayang dekat isteri kedua. Itu Quran. Oh ya ke? Abang tak layan dia seminggu dah, kan? Bagi tahu macam tu kat suami. Kata menikah dua, seorang pergi Quran, tapi abang tak layan dia sebulan. Tak boleh buat macam tu. Dia adalah suami isteri yang solehah, peringat kepada suami dia macam tu. Dan akhirat besok Quran aku rindu kat dia. Mana apa yang suami aku tu, Quran rindu kepada dia. Maka pada masa itu Quran menjadi kabel
di hari akhirat esok. Dan bayangkan masa tu tidak diterima ganjaran. Disebut di dalam satu hadis Nabi SAW, khamsun yufattirna as-saim. 5 perkara yang membatalkan puasa seseorang. 5 perkara yang menyebabkan puasa seseorang itu tidak dikira. Rugi ya. Yang pertama, al-kadhibu, bohong ataupun muhung. Kita kerja duk muhung ya. Mari Ramadan pun muhung. Tapi ada jugalah bohong yang dibolehkan. Seperti kita nak mendamaikan di antara suami dan isteri. Mendamaikan di antara isteri itu payahlah sikit. Mendamaikan di antara suami dan isteri boleh berbohong. Tiba-tiba kita tengok isteri kawan kita tu lari balik kampung. Kita pun tanya, balik kampung di Sepanyol. Kan? Berapa mau balik kampung? Siang kat suamimu. Duduk sorang-sorang kita buka puasa macam mana? Kan? Malah aku. Suami aku teruk main kata. Dia duduk kata kat aku macam-macam. Dia duduk pergi kat pasar-pasar tu, nyesaiman kawan tu kata kat aku juga. Siapa cerita? Mu bedah minggu lepas telefon aku. Mu percaya sangat kat bedah tu. Kan? Mu percaya sangat kat bedah tu. Mu tahu tak? Suamimu tu kawan dengan aku sejak daripada kecil lagi. Satu sekolah. Dalam banyak-banyak kawan aku, orang yang paling banyak sekali puji isteri dia, suamimu. Oh ya. Betul ke? Bedah cerita hari tu lagu lain. Dia cerita macam-macam pasal. Dia puji tu, puji ni dan sebagainya. Oh, kalau macam tu hak bedah cerita tak betul. Padahal dia bohongnya. Bohong tu adalah bohong yang dibolehkan, yang tidak mengurangkan pahala puasa seseorang, yang mana dengan tujuan untuk mendamaikan di antara suami dan isteri itu. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz bagi tips sikit macam mana nak damaikan di antara isteri-isteri ni. Saya dah pening kepala dah kata. Kan? Dia lah, pandai nikah ramai. Pandai-pandai lah selesai. Kan? Jadi dulu sebelum tu tak ada masalah. Dan ni ada masalah macam-macam. Okey. Itu adalah bohong yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan pahala puasa berkurangan. Kadang-kadang kita tak bohong sikit-sikit ya, kurang pahala pun sikit je. Mana kita tahu? Allah Ta'ala tak bagi kita 10 markah turun. Sekali bohong 10 markah turun. 10 ganjaran turun. Kita tahu ganjaran puasa ni banyak. Maknanya bohong sikit-sikit tu turun sikit je. Bukannya cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia boleh bagi tahu. Tak jawab soalan nombor 1, 10 markah kurang. Tak jawab soalan nombor 2, 20 markah dah kurang. Allah Ta'ala tak macam tu, tak bagi tahu berapa kurang. Oleh kerana itu kita kena elakkan semua. Yang kedua, al-ghibatu. Al-ghibatu itu iaitu mengumpat ataupun pengumpat bersiri. Dia tak habis mengumpat kedai kopi, jom pergi rumah pula. Lepas tu telefon pula. Dia selesa menjadi pengumpat bersiri. Ada jugalah yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, mengumpat yang dibolehkan. Oh, ada juga, ada. Mengumpat yang dibolehkan ada 6 perkara. Saya tak mau cerita semua. Nak cerita semua tu kena panggil Ustaz lain untuk kuliah lepas maghrib pula akan datang. Salah satu mengumpat yang dibolehkan apabila seseorang itu dipilih untuk menjadi saksi di dalam mahkamah. Dia tengok sendiri rumah rakan dia dimasuki pencuri dan dia kenal siapa pencuri itu. Maka jiran dia tadi minta dia jadi saksi di mahkamah. Kata aku minta maaf. Lah ni bulan Ramadan aku tak mau kata kat siapa-siapa. Aku tak mau pergi mahkamah. Dia salah faham. Sedangkan kalau dia pergi juga di mahkamah, dia cerita pasal pencuri itu satu-satu, dia tidak mengurangkan pahala puasa seseorang. Kenapa? Kerana itu adalah yang dibolehkan. Yang ketiga, an-namimatu secara ringkas. An-namimatu iaitu batu api yang disebut oleh Nabi SAW. Ataupun pengadu domba, ataupun orang yang suka mengapi-apikan. Dia suka cuh api. Dia letak minyak gas, dia cuh api. Dia letak minyak gas, dia cuh api. Jadi api. Akhirnya dua pihak itu bertelaga. Disebut di dalam satu ayat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Orang beriman
beriman yang ada ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini bersaudara. Jika mereka ini bertelingkah, Allah Taala datangkan penyelesaiannya ialah fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah di antara dua pihak yang bersaudara ini jika mereka bertelingkah. Jadi lawan damai dengan namimah, batu api. Iaitu satu hari Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah an-namam. Tak masuk syurga orang yang menjadi batu api. Kita teringat balik, alamak, hari tu 3 Ramadan aku dah jadi batu api, 5 Ramadan dah jadi batu api dah. Alamak, berapa banyak yang pahala ni tinggal ni. Jangan bimbang, sebab sekarang ni masih ada peluang lagi. Masih ada peluang. 10 hari ni pula adalah malam yang kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar. Masih ada harapan. Kita perang, kita cerita kepada kawan-kawan kita. Jadi kita tak maulah kita pergi di akhirat besok tengok pahala tarawih tak ada, pahala puasa tak ada, pahala baca Quran tak ada, tak mau. Kemudian ada juga batu api yang dibolehkan, iaitu nak melaga-lagakan musuh-musuh Islam. Macam Yahudi duk merancang, buat musuh Islam ni tak semestinya orang kafir je, orang Islam pun ada jadi musuh Islam. Kita boleh melaga-lagakan mereka. Antara doa yang kita boleh berdoa, Allahumma farriq jam'ahum. Ya Allah, ya Tuhanku, pecah belahkanlah mereka ini. Minta buat-buat ni pecah belah, duk cerita macam-macam. Orang bulan Ramadan perang Badar menang, dia bulan Ramadan Olimpik kalah, contohnya lah. Kan? Jangan puasa lah apalah. Sebab apa? Nak mengharumkan nama negara kan. Betul lah. Apa musafir tu boleh buka kan. Tapi dia nak qada balik tu, bayangkan dia qada di bulan Syawal ataupun dia qada di bulan selain daripada Ramadan. Pahala dia tak sama dah. Macam mana dia puasa di bulan Ramadan? Nak ambil hak mana? Nak ambil hak puasa di bulan Ramadan ke ataupun nak ganti selepas daripada Ramadan? Dia hanya sebagai rukhsah, bukannya wajib dan bukannya sunat. Namun dia rukhsah, kelonggaran ataupun keringanan sahaja. Jadi sebaik-baiknya puasalah di bulan Ramadan. Kalau orang yang menyertai Olimpik itu tak terlibat langsung dengan musafir, artinya orang dekat-dekat tu, itu tak boleh buka. Kalau tidak, dia terpengaruh dengan Habib Bourguiba. Jadi heran tak? Zaman Rasulullah lagi kuat tu, angkat senjata, lawan perang lagi. Maknanya betul-betul kuat bulan Ramadan. Tapi kenapa? Dia kata sekali kalau puasa sekali tak boleh menang. Tengok-tengok tak puasa yang tak menang. Mana nak tahu, cuba try tengok. Cuba try puasa tengok. Kalau Olimpik kan, cuba try puasa. Entah-entah Tuhan bagi menang. Semangat Badar, kan semangat peperangan Badar ataupun peperangan-peperangan yang lain. Yang seterusnya al-yaminul kazibah, iaitu bersumpah palsu. Sumpah palsu ni walaupun dia bersumpah di dalam masjid. Setengah orang kata, "Oi, dia sumpah betul tu dalam masjid tu." Kan? Tak, walaupun dia bersumpah dalam masjid, kalau palsu tetap palsu. Yang seterusnya secara ringkas ialah yang kelima, an-nazru bisyahwah. Melihat dengan syahwat. Dia tengok perempuan ataupun dia tengok laki. Laki tengok perempuan, laki tengok laki. Kan? Dengan syahwat. Dia tengok drama kat TV ke, dah lah tak sembahyang tarawih. Tengok TV pula, tengok filem pula yang boleh menimbulkan syahwat. Dia tengok, cun lah. Dia bagi cun tu, dah mula dah permulaan kepada syahwat dia. Dia panggil dia, "Mak, mana CD Mak Lambung yang abah beli tadi? Apa tak mana? Aku tengok abah main tadi." Kan? Abah cek nak pergi sembahyang tarawih ni, abah tak boleh ikut. Alah, aku nak tengok cerita Ustaz. Contohnya lah, dia boleh gelak-gelak waktu tengok cerita Mak Lambung. Waktu tu juga orang duk fadla minallah wa ni'mah, tak tertarik langsung dengan tawaran daripada Allah Ta'ala. Dulu pok dia juga pukul 8 orang nak umum bonus gaji, bonus raya. Pukul 8 orang nak umum, pukul 7 tunggu dah depan TV. Pasal apa pok tunggu pukul 7 depan TV? Takut orang umum 7.30. Kan? Nak tengok, nak pengumuman setengah bulan gaji ke ataupun sebulan gaji. Punya tak sabar. Tengok-tengok umum setengah bulan gaji. Lepas tu call kawan-kawan di office, "Betul ke setengah bulan gaji?" Aku macam tak percaya aja kat membaca berita tu.
Dia telefon. Lepas tu pula tengok internet pula, betul ke setengah bulan gaji ni? Seronok. Mari bulan Ramadan, ada ustaz nak bagi tahu tawaran daripada Allah, buat tahu pergi cerita, pergi tengok drama lagi ataupun tengok TV lagi. Waktu ustaz datang nak bagi tahu tawaran daripada Allah yang bukan setengah bulan gaji, tetapi nak bagi tahu tawaran daripada Allah ini boleh selamat daripada api neraka dan boleh kekal abadi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu nak tengok cerita Mail Lampung kan, nak tengok cerita apa kan, tengoklah masa tu. Sebab apa? Tak mati-mati lah. Tapi dia tak faham. Macam mana nak bagi faham? Tuan-tuan kena bagi tahu kepada mereka-mereka ini. Sekarang kita tambah lagi, kita nak masuk fatrah yang terakhir dalam Ramadan ni, iaitu fatrah ada kemungkinan besar untuk turunnya Lailatul Qadar seperti mana dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. An-nazru bi syahwah. Tengok laki sensitif, bukan sensitif, dia ada rangsangan. Dia laki tapi tengok laki ada rangsangan, haram juga mendekatinya. Dan termasuk juga an-nazru bi syahwah. Dalam kitab fiqh disebut istilah dia amra. Lelaki ni lelaki amra. Jangan dekat dengan dia. Okey, habis. Kemudian yang terakhirnya, Ibnu Rajab Al-Hambali pernah ditanya tentang ibadah puasa. Dia kata salafus soleh dulu bila ditanya tentang ibadah puasa, iaitu kita merasai kelaparan sepanjang hari. Dalam masa yang sama kita dapat merasai juga kelaparan mereka-mereka yang lapar setiap waktu dan setiap masa. Itu antara disyariatkan ibadah puasa ini untuk kita merasai kelaparan orang di setiap waktu, iaitu fakir miskin. Mereka lapar setiap waktu itu, kalau kita dapat rasa dengan kita menderma dan juga sedekah kepada mereka itu sendiri. Dan kalau sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu bila dapat segelas air ni, waktu orang lain semua tengah dahaga. Ada 7 orang masa tu, rakan-rakan dia tengah dahaga. Dia seorang dapat air banyak ni, penuh cawan. Kalau kita hari ni mungkin dapat penuh tengah duduk dahaga tu, sakit perut kan, nak pergi tandas minum seorang-seorang. Sebab apa? Nak hilang dahaga sendiri. Mungkin tempat lain lah. Sahabat Nabi dulu bila dapat segelas air, dia berbagi sama-sama dia. Sampailah kepada dia sendiri, air tu masih lagi ada belen lagi. Menunjukkan rezeki yang mereka dapat, yang Allah bagi itu, mereka syukur. Dan mereka tahu untuk dikongsi bersama. Kongsi bersama itulah tanda syukur atas nama sedekah, atas nama derma, atas nama zakat itu sendiri. Kalau malaikat disebut oleh Nabi SAW, malaikat turun setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah derma orang ni, gantikanlah sedekah orang ni, artinya tambah rezeki. Satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, bankrupt-kanlah orang yang kedekut. Artinya orang yang kedekut ini kadang-kadang dia jutawan, tapi kedekut, dia serabut dan sebagainya. Zakat pun tak bawa keluar, serabut. Bila serabut nak kena pergi Amerika seminggu, baru hilang serabut, balik-balik serabut lagi. Orang yang suka derma, gaji sebulan 2-3 ribu ya, tapi suka derma, serabut, pergi sembang dengan kawan-kawan kat kedai kopi, hilang serabut. Aku kat kedai kopi depan ni, hilang serabut lah, contohnya lah. Selain daripada membaca Al-Quran. Kita nak cerita sikit, baru-baru ni Ustaz Syahir dah cerita bagaimana kemiskinan ataupun ramainya anak-anak yatim yang terbiar, dan juga kemiskinan yang berlaku di sebelah Batu Pura, belah Ijuk, di sebelah Selangor sana. Kita dah dalam bulan Ramadan ni banyak dah sumbangan yang kita bagi. Antaranya kursi roda. Baru-baru ni di Selangor, seorang ibu yang kaki dia patah, tak ada kaki sebelah, dia tak ada kursi roda, dijaga oleh seorang pemuda, anak dia tak kahwin sebab nak jaga ibu. Dia dukung ke sana sini, dukung sana, dukung sini, nak bawa ibu dia pergi yang mana ibu dia nak pergi. Saya tanya dia, mana tandas? Tandas tak ada rumah dia. Jadi macam mana ibu ni buang air besar? Dia kata, saya dukung ibu saya bawa ke semak samun belakang rumah. Jadi dalam semak samun je. 3 hari lepas pun saya pergi rumah orang susah juga, tak ada tandas juga. Kebanyakan rumah orang susah ini tidak ada tandas. Mereka cari semak samun. Sebab tu kalau kita nak pergi lestik burung ataupun nak cari
nak pergi berburu, kalau kawasan perkampungan miskin tu kena hati-hati, takut terpijak periuk api. Jadi kita sedang berusaha menyediakan tandas kepada mereka ini, antaranya melalui wang syubhah ataupun wang riba, wang faedah dan sebagainya. Dan ada banyaklah rumah yang macam Danga pun banyak, rumah yang daripada atap rumbia, rumah yang kita jumpa baru ni, orang bagi sedekah 3 getah dekat dia. Dia buang atap rumbia tu, dia buat 3 getah sebagai atap dan buat dinding juga sebagai atap. Dan dalam kat depan ni tuan-tuan boleh tengok, rumah ni di Titi Kasat, dekat je. Anak dia pegang buruk, memang demo ni duk kawan dengan buruk. Malam-malam tidur sebelah buruk, buruk masuk tidur sekali, ataupun monyet. Kalau kita dalam rumah ada ikan arowana, saya beli 13,000 lah, murah dia jual. Kan dia boleh kata macam tu, 13,000 lah, murah lah. Kat mana kita pun buat kat mana ni? Kan kononnya 13,000 bagi kita pun murah. Sebenarnya itu sudah mahal. Itu binatang yang ada di rumah kita lah, sebahagian daripada kita, itu ikan arowana, ikan mas dan sebagainya. Depa ni pergi bazar Ramadan pukul 12 tengah hari. Kalau kita pukul 5 petang, isteri tulis lah nak beli apa. Ikan siakap bakar sekok RM20, ikan bawal bakar, ikan talapia bakar, semua bakar. Tulis, kita pun punya tengok, takut ada yang tak terbeli, cari balik kena merepek. Kan, cari di bazar Ramadan. Depa ni keluar pukul 12 tengah hari, pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan dia parit-parit dan sungai-sungai, nak cari ikan puyuh, buat juadah berbuka. Juadah berbuka lagi, nak cari ikan puyuh. Nasi dah ada, orang bagi beras banyak, satu kampit tak bagi lagi. Beras banyak, lauk tak ada, duit tak ada. Bantuan kebajikan masyarakat 150, 300, setengah bulan habis. Setengah bulan ni tak tahu nak makan apa, kami pergi parit lah, cari. Ada ibu tunggal di sebelah anak kura sana, buka puasa dengan pucuk paku. Habis makanan dia habis, nak minta dengan orang malu. Mereka ni jenis malu nak minta. Dan itulah keadaan masyarakat kita di sebelah sana, yang harap kita dapat membantu sekurang-kurangnya di bulan Ramadan ini. Sementara peluang bulan Ramadan ini, sedekah ini ganjarannya tinggilah. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pun bersedekah di bulan Ramadan lah yang paling banyak sekali. Sedekah Ramadan ni, dan banyak lagi. Antaranya dalam hari Ahad ni, Ahad dan Sabtu ini, kita nak bagi sumbangan kepada 1,000 anak yatim berupa wak, supaya dia boleh belilah juga baju-baju raya. Kita dah 5 pasang dah baju raya beli, tinggal sakan dia tak pergi lagi. Jaya pergi dah, Tesco pergi dah, pasal raya sakan hang buka di Kunting tak pergi lagi contohnya. Nak tengok pun ada baju raya hang menarik lagi. Setengah orang tu puasa pun dah cari baju raya dah. Kan, itu orang dia muka tak malu sebenarnya. Sebab apa? Dia mengaji tak betul pun di universiti, kelas tak masuk pun, mengaji tak tahu mana, tapi dia dulu tempah baju combo. Tak malu, orang tak sebut nama dia. Sebab apa? Sebab dia tak lulus. Kita pun 1 Syawal nanti, siapa yang tak biasa ambil berat pasal tarawih, siapa tak biasa ambil berat pasal puasa, tu suruh tempah baju raya, bagi tahu dia. Sebab apa? Tuhan tak panggil nama dia. Hari 1 Syawal tu nampak je dia seronok, tapi sebenarnya Tuhan tak panggil nama dia. Begitulah juga kita, mudah-mudahan kita dapat muhasabah. Sebenar kita nak masuk fasa yang disebut fasa Lailatul Qadar. Tuan-tuan boleh dapatkan pamphlet ini yang Ustaz Syahir dah terang hari tu, di setiap di tempat pintu tu ada tiga sejadah dibentangkan di situ. Tuan-tuan boleh derma, dan mudah-mudahan kita dapat salurkan terus. Dalam minggu ni, minggu depan saja banyak sumbangan. Antaranya kita buat sembelih kebab di satu kampung paling miskin di sebelah Selama, Ulu Kerong. Kita nak bagi daging pada mereka. Kita sekarang ni, kita dah ada duit dah nak beli daging untuk buat rendang. Mereka ni tak fikir langsung pasal daging ni. Sebab apa? Tak ada duit. Tadi kata nak buat sahur, sepanjang 10 hari ni ada qiyam mulai kan, nak buat sahur, masjid sediakan beras je. Kita ramai elok, kalau duit tak ada, pergi cari ikan puyuh, ataupun pergi mengai petang-petang pasal apa? Duit nak beli untuk buka puasa dah lah, nak belikan siakak, nak belikan bawal dah. Hak isteri tulis semua ni saudara. Cuma nak pergi mengai ni untuk apa? Untuk nak buat bersahur di masjid esok. Sebab apa? Sebab duit tak ada, habis dah untuk buka, untuk bajet untuk buka semua ni.
Oh gitu. Tak apa, baguslah. Semata-mata kalau pukul 12 pergi mengaikan buyu, balik pukul 5 pergi bazar Ramadan untuk berbuka. Macam tu kan bagus. Dapatlah ganjaran yang besar, ramai-ramai boleh makan di sini. Ini insya-Allah. Ini antaranya ada lantai yang kita buat. Saya bersama dengan Imam Muda Fakro masuk dalam sebuah rumah, lantai dia tak ada simen, lantai dia tanah. Tapi saya buka kasut. Sebab apa? Sebab tuan rumah dia buka kasut. Walaupun dalam dia lantai tanah, ada 4 orang. Di sebelah batu kurau sana, dan dia tidur di satu sudut. Ada simen, kemudian bila hujan dia tak boleh tidur sebab apa? Basah. Alhamdulillah kita kutip dana itu juga dapat sampai 1,600 tu buat simen. Kita hantar sukarelawan kita. Itu antara sumbangan daripada orang ramai yang kita tidak sia-siakan. Kita terus selalu. Tak payah sudah isi borang ke apa ke, lambat. Okey, kita terima insya-Allah permohonan ni dalam sebulan 2 lagi insya-Allah. Tak ada, kita terus bagi. Macam semalam, main dulu kita hantar dapur gas. Tuan-tuan, saya pergi tengok rumah tu, dia pakai dapur kayu. Dapur gas tak ada, dapur kayu. Dapur kayu tu adalah kayu 23 dan ada basikal kan. Basikal belakang tu ada macam apa, tempat duduk orang belakang basikal. Dia panggil apa? Carrier. Tempat duduk orang belakang tu. Hak lama tu dia ambil kat tempat pembuangan sampah. Dia buat bakar ikan. Dia tarik tu, dia kepit ikan tu. Dia belah selama. Tuan-tuan semua, nanti saya hantar dalam Facebook. Dia kepit ikan tu. Buat bakar apa? Buat bakar ikan tilapia dengan ikan buyu yang dia dapat kat parit. Jadi terus saya beritahu kepada kawan, pergi cari dapur gas. Dia nak masak sahur, berapa lama pun nak masak ni. Lepas tu pula nak masak buka, berapa lama pun nak siap ni. Jadi masa dia habis tang situ saja. Jadi beli dapur gas, alhamdulillah kita dapat beli. Dan kemarin juga kita hantar boring. Telaga dengan boring. Bayangkan dia dapat rumah bantuan, tanah tak ada. Lepas tu telaga tu dia punya jauh 200 meter. Telaga tu 200 meter dah hampir kering pun. Dia pergi mandi situ. Jadi begitulah kehidupannya satu keluarga. Suami lumpuh. Banyakkannya kes yang susah ni suami lumpuh lah. Isteri mengalami keperitan hidup bersama dengan anak-anak. Kenapa? Kerana suami lumpuh dan sebagainya. Jadi kita terus ada duit kita dapat bulan Ramadan ni, kita terus buat telaga di depan rumah dia dan terus beli apa dipanggil boring kan. Terus untuk bagi sumbangan pada dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ringankan beban mereka ini sekurang-kurangnya di bulan Ramadan ini. Kalau boleh berterusan tu lagi baguslah untuk membantu mereka ini keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tempat sejadah dibentangkan di sini satu. Ada tiga tempat. Bersama dengan pamphlet ini, kalau yang tak bawa duit boleh buat sumbangan melalui akaun Khairat Asy-Syabab. Saya daripada NGO Khairat Asy-Syabab, akaun Maybank. Wallahu a'lam.